Apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 3 keanjuran permintaan dan penawaran. Okey, so untuk bab ini kita mempunyai dua subtopik iaitu berkenaan dengan keanjuran permintaan dan keanjuran penawaran. Berkenaan dengan keanjuran permintaan, kita mempunyai tiga subtopik kecil yang berkenaan dengan 3.1.1 keanjuran permintaan harga, 3.1.2 keanjuran permintaan silang dan 3.1.3 keanjuran permintaan pendapatan. Jadi untuk video ini kita masih bincang tentang keanjuran permintaan harga iaitu 3.1.1. Berkenaan dengan keanjuran permintaan harga, untuk video yang sebelum ini, Miss pun telah bincang berkenaan dengan definisi dia, rumus, darjah dan penentunya. Jadi untuk video ini, fokus kita adalah tentang hubungan TR, TE di sepanjang katalog permintaan. Untuk maklumat anda, TR ini adalah total revenue iaitu jumlah hasil dan TE ini adalah total expenses ataupun total expenditure yang merujuk kepada jumlah perbelanjaan. Okey, jadi sekarang kita nampak yang ini adalah pengguna. Okey, yang ini adalah nasi lemak. Okey, jadi satu bungkus nasi lemak ini harga dia adalah sebanyak RM5. Okey, katakan pengguna ini dia ingin membeli 5 bungkus nasi lemak. Okey, jadi sekarang yang Miss nak tanya, berapakah jumlah perbelanjaan bagi pengguna ini? Okey, jadi kalau Miss tanya, berapakah jumlah perbelanjaan pengguna ini? Pelajar mesti kata, jumlah perbelanjaan dia mestilah RM25. Sebab satu bungkus RM5, 5 bungkus RM25 lah yang dia kena bayar, kan? Okey, jadi sekarang pelajar tahu, satu bungkus RM5. Jadi sekarang dia beli 5 bungkus. Itulah sebab kita kata jumlah perbelanjaan dia berbelanja itu merupakan yang dia buat pembayaran, kan? Jadi mestilah dikira dalam RM. 5 darab 5, 25. Okey, RM5 ini merupakan harga bagi nasi lemak. Itu adalah harga. Dan 5 bungkus ini adalah merujuk kepada kuantiti yang dibeli. Itu adalah Q. Okey, jadi dekat sini Miss nak bagi tahu jumlah perbelanjaan punya rumus sebenarnya sama dengan P darab dengan Q. Dan untuk maklumat anda jumlah perbelanjaan dalam bahasa Inggeris kita panggil total expenses ataupun total expenditure. Jadi kita boleh tulis ringkasan dia TE. Okey, jadi rumus dia TE sama dengan P darab Q. Okey, sebab itu kita tengok dari aspek pengguna. Okey, sekarang kita tengok dari sudut yang berlainan. Ini. Okey, ini adalah pengeluar lah yang jual nasi lemak punya. Nasi lemak ini satu bungkus dia jual RM5. Okey, jadi pengeluar ini, dia sudah jual 5 bungkus. Berapa hasil yang dia dapat? Ya, RM25 kan? Okey, jadi sekarang yang Miss bincang itu adalah berkenaan dengan hasil dan bukan jumlah untung yang dia dapat. Benda yang berlainan tu. Okey, sekarang Miss tengah bincang jumlah hasil ya. Okey, jadi pelajar pun sudah bagi tahu saya, satu bungkus dia jual RM5. Okey, dia sudah jual 5 bungkus. Jadi jumlah hasil dia dapat RM25. Macam mana dapat? P ini RM5. Bungkus itu adalah merujuk kepada kuantiti. Okey, dan untuk maklumat anda bagi jumlah hasil, bahasa Inggeris dia dikenali sebagai total revenue. Jadi kita pakai TR. Okey, apa yang Miss nak bagi tahu dekat sini? Pelajar boleh nampak TR, rumus dia P darab Q. Okey, kemudian TE pun sama, juga P darab Q. Cuma biasanya bila kita nak pakai TE ini, apabila dia adalah berkenaan dengan pengguna. Ingat. Okey, tetapi kalau katakan kita nak pakai bahasa TR, TR itu jumlah hasil, dia mestilah berkenaan dengan pengeluar. Okey, dan rumusnya tetap sama, P darab dengan Q.
Okey, yang ini adalah untuk mengkaji hubungan antara darjah keanjalan dengan jumlah hasil. Okey, jadi nak tentukan darjah keanjalan di sepanjang kelok permintaan. Dengan reti kata lain, yang ini adalah kelok permintaan. Jadi paksi Y dia kita akan labelkan P kurungan RM. Okey, yang ini asalan. Dan paksi X dia kita labelkan Q kurungan unit. Dan jangan lupa labelkan D. Okey, so yang ini adalah titik tengah dia. Jadi Miss pun labelkan lah. Ini P kosong, ini Q kosong. Okey, so yang titik tengah ini menunjukkan darjah keanjalan dia. ED sama dengan 1. Okey, lepas tu nak tentukan darjah keanjalan bahagian sini. Okey, ini menunjukkan anjau. ED lebih 1. Okey, titik ini merujukan anjau sempurna. Jadi ED sama dengan infinity. Okey, seterusnya yang bahagian bawah dari sini ke sini. Tidak anjau. Jadi ED kurang 1. Okey, seterusnya yang bawah sini tak anjau sempurna. Jadi ED sama dengan kosong. Okey, seterusnya kita nak kaitkan hubungan dengan jumlah hasil kan. Jadi raja yang berada di bawah ini merujuk kepada jumlah hasil dia. Okey, so paksi Y dia, okey, atas tadi adalah P kan. Sekarang pelajar ubah. Ini adalah TR, total revenue, jumlah hasil. Kurungan RM. Ini asalan. Lepas tu Q kurungan unit. Okey, dan kita dapati bahawa kelok jumlah hasil tu dia dari asalan dia meningkat sehingga capai maksimum, kemudian dia turun. Jadi jangan lupa labelkan TR. Okey, lepas tu ini Q kosong kan, jadi dari bawah pun jadi Q kosong. Okey, sekarang kita nak tengok bahagian yang anjau. Okey, misalkan guna warna biru yang anjau punya. Okey, katakan harga dia. Okey, harga dia katakan sini P1 ya. Okey, P1 jalan-jalan sentuh kelok permintaan, turun bawah. Okey, so ini adalah Q1. Okey, katakan sekarang saya nak kaji harga dia adalah turun. Okey, kalau harga turun itu maksudnya dari P1 dia turun ke P2 di bahagian yang anjau sini sahaja. Okey, so sentuh kelok D. Okey, so ini harga dia turun lah. Okey, lepas tu kita turun sentuh kelok permintaan turun. Okey, ini sebenarnya Q2 lah. Tadi pun sama Q1, tarik ke bawah. Ini pun adalah Q2. Okey, kita dapati bahawa kuantiti diminta dia meningkat kalau harga turun. Kalau ikut hukum permintaan memang betul lah. Tetapi sekarang yang kita nak kaji jumlah hasil dia. Kita bukan nak kaji kuantiti dia. Okey, jadi sekarang kita dapati apabila harga turun, iaitu dari P1 ke P2, okey, harga menurun kan yang ini. Okey, kita dapati bahawa jumlah hasil ni macam mana? Okey, pelajar cuba tengok. Jumlah hasil yang asal tadi masa Q1, buat dotted line ke sebelah kiri, ini adalah TR1. Lepas tu Q2, buat dotted line tarik ke sebelah kiri, yang ini adalah TR2. Jadi kita dapati bahawa jumlah hasil kita meningkat dari TR1 ke TR2. TR1 ke TR2. Okey, jadi ini menunjukkan bahawa jumlah hasil kita meningkat. Okey, jadi kita dapatilah okey, bagi keadaan yang anjau, harga turun, jumlah hasil naik. Okey, bagaimana pula kalau harga meningkat? Kita akan dapati pada masa itu jumlah hasil dia akan turun. Nanti pelajar boleh cubalah tambah lagi satu P3, boleh tentukan sendiri. Okey, so itu adalah untuk yang anjau. Okey, sekarang kita cuba tengok yang tak anjau pula. Okey, yang tak anjau bahagian sini. Okey, yang tidak anjau. Okey, untuk kes yang tidak anjau, okey, katakan saya juga nak tengok harga turun lah. Okey, harga turun. Katakan sekarang ini adalah P3. Tentukan di bahagian tak anjau ya. Okey, sentuh kelok DD turun bawah. Ini adalah Q3. Tarik ke bawah lagi. Memang Q3 lah. Okey, lepas itu kita cuba tengok sentuh TR itu tarik balik ke sebelah kiri.
ini sebenarnya adalah TR3. Okey, jangan kata, oh Miss ini nampak banyak sangat benda comot. Tak apa, yang penting pelajar dapat tentukan. Itulah sebab Miss guna pen yang berlainan warna. Okey, sekarang kita tengok, katakan harga turun. Okey, so harga turun itu dari P3 ke P4. Okey, so Miss pun buat P4. Harga turunnya. Okey, so yang ini sentuh kilok titik tarik ke bawah, ini Q4 lah. Kita dapati bahawa kuantiti diminta naik. Kalau harga turun tu lah, itu hukum permintaannya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kita bukan nak tengok kuantiti diminta. Kita nak tengok jumlah hasil. Kita nak tahu jumlah hasil tu macam mana. Okey, tarik ke bawah. Ini adalah Q4. Okey, sentuh TR dekat sini. Tarik ke sebelah kiri. So, TR4. Jadi sekarang pelajar fokus pen yang berwarna merah sahaja. Okey, tadi TR3, sekarang TR4. TR kita sudah turun. Ya, daripada TR3 kepada TR4. Jadi bermaksud kalau harga turun, TR kita turun. Bagaimana pula kalau harga meningkat? Bagi kes yang tak anjal, ya, TR akan meningkat. Okey, kita tengok yang darjah keanjalan lain pula. Okey, kali ini kita tengok yang anjal 1. Okey, anjal 1, ED1 kan? Kita cuba tengok. Harga dia P0, kuantiti Q0. Okey, kuantiti sini Q0. Cuba tengok point ni. Okey, so dekat sini dia menunjukkan bahawa TR kita adalah maksimum. Okey, jadi untuk anjal 1. Okey, anjal 1 di mana ED sama dengan 1. Okey, kita dapati bahawa sebenarnya untuk point ini, kita kata tak kisahlah harga dia naik ke ataupun kita kata harga dia turun ke. Okey, kita akan dapati bahawa sebab dia berada di satu point saja. Jadi masa itu jumlah hasil dia adalah maksimum. Ataupun kita kata hasil dia adalah tetap pada point ini pun boleh. Okey, adalah kekal. So itu untuk anjal 1. Okey, kemudian kita cuba tengok yang berkenaan dengan anjal sempurna ini. Okey, tengok asalan. Sentuh sini kan, Q0. Dan pada masa itu, TR kita, ya, TR kita adalah kosong. Okey, bagi kes yang tak anjal sempurna yang ini, dekat point ini kan, okey, tarik ke bawah. Jumlah hasil kita, ya, tetap sama dengan kosongan kuantiti kan. Okey, jadi untuk kes yang anjal sempurna dengan tak anjal sempurna itu ED sama dengan infinity lah. Dan lagi satu tak anjal sempurna itu ED sama dengan kosong. Kita akan dapati bahawa jumlah hasil kita sama dengan kosong. Okey, jadi ini adalah keseluruhan bagi hubungan darjah keanjalan dengan jumlah hasil. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so pelajar kena tahulah macam mana kita nak kaitkan hubungan darjah keanjalan dengan jumlah hasil melalui rajah. Sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okey, soalannya. Tentukan darjah keanjalan bagi keadaan berikut. Di mana jumlah hasil adalah maksimum ataupun kita kata tetap apabila harga naik. Okey, so pelajar cuba fikirkan apakah darjah keanjalan dia. Okey, so dekat sini telah nyatakan bahawa jumlah hasilnya adalah maksimum ataupun tetap. Jadi ini adalah berkenaan dengan anjal 1. Di mana kita kata ED sama dengan 1. Okey, seterusnya. Jumlah hasilnya adalah menurun apabila harga menurun. Okey, so jumlah hasil turun, harga pun turun. Jadi apakah darjah keanjalan dia? Okey, so untuk keadaan ini kita dapati bahawa darjah keanjalan dia adalah tidak anjal, di mana ED kurang daripada 1. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan bagi keanjalan permintaan harga. Jadi untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang keanjalan permintaan silang, iaitu 3.1.2.
Sebagai tanda penghargaan anda terhadap video yang saya hasilkan, ingat subscribe YouTube channel saya. Tekan loceng ini juga. Okay, like serta share. Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okay, bye-bye.